Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Faid sebagai trainer anda untuk hari ini. So hari ini saya akan menerangkan tentang apa yang terdapat di HMI dashboard untuk sistem OEE kita. Okey, perkara pertama yang perlu anda pastikan di HMI dashboard ini ialah communication status ini. Anda perlu memastikan data stream, controller dan MQTT base server dalam keadaan hijau. Data stream warna hijau ini menunjukkan terdapat connection antara base station dan data aggregator. Untuk membolehkan base station ini menghantar data kepada data aggregator. Seterusnya ialah controller, menunjukkan terdapat connection antara controller dan base station. Seterusnya ialah MQTT base station. Server ini perlu dalam keadaan hijau juga. Ini menunjukkan terdapat connection antara database dan juga base station. Untuk seterusnya ialah production info. Production info ini menunjukkan info-info yang telah kita set dalam planner. Itu sekiranya planner kita set untuk shift petang, so shift ini akan menunjukkan petang. Start time and time ini menunjukkan waktu bermula dan berakhirnya planner kita. Cycle time ini menunjukkan jarak masa antara satu produk ke satu produk. Okey, sini kita boleh lihat part number, part name, proses dan model yang telah kita setkan dalam planner kita. Okey, untuk OEE ini merangkumi 3 perkara iaitu availability, performance dan quality. Overall peratusan OEE ini akan berdasarkan daripada overall peratusan availability, performance dan quality. Okey, untuk availability ialah bila berlaku sesuatu masalah ataupun downtime. Bila berlaku downtime akan menjejaskan availability. Sebagai contoh, sekiranya production ditetapkan selama 1 jam, sepatutnya siap dalam 1 jam. Namun, jika berlaku masalah atau downtime selama 30 saat, sensor tak detect produk, akan menjejaskan atau menurunkan peratusan availability. Okey, performance pula adalah berkaitan dengan cycle time. Cycle time ialah jarak masa antara satu produk ke satu produk yang dikesan oleh sensor yang telah kita tetapkan dalam pre-configuration. Cycle time yang perlahan atau lebih laju daripada yang telah kita tetapkan dalam pre-configuration semasa production berjalan akan mempengaruhi peratusan performance. Selain itu, small stop juga mempengaruhi performance. Small stop ini berlaku ketika downtime sebelum dia habis dalam 30 saat production kembali berjalan. Itu kita kira sebagai small stop untuk performance. Okey, quality pula adalah berkaitan dengan produk pass dan reject. Untuk sekarang, quality akan menunjukkan 100% kerana sensor yang kita pasang hanya untuk mengesan produk yang pass sahaja. Okey, seterusnya untuk bahagian bawah ini ialah indikator terhadap perkara yang diterangkan di atas. Yang sebelum ini, okey, untuk total time ini menunjukkan masa 24 jam dalam sehari. Dalam total time ini terdapat schedule lost time yang berwarna merah ini. Ia menunjukkan masa terbuang berjadual. Ia menunjukkan masa yang tidak digunakan atau terbuang dalam sehari. Sebagai contoh, sekiranya masa production dalam sehari adalah 8 jam, jadi mana yang tidak digunakan adalah 16 jam. Jadi masa yang tidak digunakan itu dikira dan akan diketahui berdasarkan indikator warna merah ini. No production time pula ialah menunjukkan masa dikira dalam keadaan no production. Sebagai contoh, bila production tengah berjalan dan belum selesai, tiba-tiba berlaku masalah atau perlu untuk rehat. Jadi, masa yang dalam keadaan no production itu akan dikira. Okey, untuk part change time, ini ialah masa yang digunakan untuk kita menukar daripada satu produk kepada satu produk yang lain, itu produk yang baru. Okey, seterusnya untuk plan production time ini akan menunjukkan masa yang digunakan sepenuhnya untuk production pada hari ini. Untuk availability, kita ada terdapat dua, iaitu availability loss dan runtime. Okey, untuk availability loss time ini menunjukkan masa berlakunya downtime, dan untuk runtime pula ialah masa production berjalan pada hari tersebut. Okey, untuk performance kita ada performance loss dan net runtime. Okey,
Performance loss time ini menunjukkan pengiraan masa yang diambil daripada perubahan cycle time yang telah kita tetapkan di pre-configuration dan juga small stop yang berlaku. Ini akan mempengaruhi performance kita. Okey, untuk net runtime ialah prestasi terhadap masa yang digunakan sebaiknya untuk production yang kita set pada hari tersebut. Untuk quality pula, kita ada fully productive time dan quality loss time. Okey, disebabkan sekarang kita hanya detect sensor untuk produk yang pas, jadi dia akan menunjukkan fully productive time, iaitu 100%. Okey, seterusnya untuk UPH, iaitu unit per hour, ia merupakan bahagian di mana pengguna perlu menetapkan sasaran berapa unit production yang akan berjalan selama 1 jam. Okey, kemudian controller akan mengira berapa banyak produk yang dihasilkan berdasarkan sasaran production yang telah kita tetapkan selama 1 jam. Okey, untuk quantity info pula, ia akan menunjukkan berapa yang kita target rancang untuk produce pada hari ini, dan value yang atas ini pula akan menunjukkan produk yang telah dikesan oleh sensor. So setiap produk yang telah dikesan oleh sensor melalui CK akan dihantar kepada base station dan ditunjukkan di bahagian quantity info ini. Okey, seterusnya di HMI dashboard ini juga kita sediakan beberapa page, iaitu ini ialah untuk home page. Seterusnya ialah page report. So kita dapat melihat report berdasarkan production yang telah berjalan. Kita boleh lihat downtime page, kita boleh lihat rejection, sequence, graph, planner, configuration, display user, production, dan kita boleh lihat untuk maintenance, dan button paling hujung sekali ialah untuk on dan off software kita. Dan kita juga terdapat page untuk new part bagi new production plan kita. Okey, selesai sudahlah training kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel YouTube kita. Bye.